Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 1 unggul. Bertemu kita lagi dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 1 unggul. Pada hari ini, hari Khamis 9 September tahun 2021. Tajuk kita pada hari ini adalah ayat tunggal. Okey, ayat apa? Sekali lagi Kak Cikgu, ayat tunggal. Tunggal ni maksudnya hanya satu. Okey? Okey, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Doa penerang hati dan juga doa belajar. Amin. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 5.3.3 iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan bentuk ayat mengikut konteks. Okey, apa ayat yang kita akan kenal pasti, fahami dan gunakan? Iaitu ayat tunggal. Bukan ayat majmuk di sini ada kesilapan. Ayat tunggal. Okey, pada akhir pembelajaran murid akan dapat apa? 1. Mengetahui maksud ayat tunggal. Apa dia ayat tunggal? Okey, dan juga yang kedua murid dapat mengenal pasti ayat tunggal yang terdapat di dalam petikan. Okey. Mari kita lihat apakah dia maksud ayat tunggal. Ayat tunggal, ikut cikgu baca boleh? Okey, ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Subjek ialah bahagian yang diterangkan, manakala predikat ialah bahagian yang menerangkan. Okey, kebanyakan ayat tunggal terdiri daripada ayat penyata. Kalau ayat penyata, belakang dia mesti ada tanda titik. Okey, jadi awak ingat ayat tunggal biasanya ayat penyata. Okey, ayat tunggal adalah ayat yang ada satu subjek, satu predikat. Apa dia subjek? Subjek bahagian yang diterangkan. Contohnya orang. Orang itu adalah subjek. Predikat tu apa? Predikat tu terangkan pasal orang tu. Okey, contohnya. Contoh ayat 1. Ikut cikgu baca. Ali membaca buku. Ali membaca buku. Ali adalah subjek. Orang yang diterangkan. Orang tu, orang yang diterangkan. Manakala membaca buku yang berwarna biru tu adalah predikat. Membaca buku adalah predikat. Okey, predikat tu maksudnya terangkan mengenai apa yang Ali ataupun subjek itu lakukan. Okey, contoh yang kedua. Melukis kegemaran Siti. Melukis kegemaran Siti. Di sini yang ini adalah ayat tunggal tapi ayat pasif ya. Okey. Melukis kegemaran Siti. Di sini melukis menjadi subjek. Manakala kegemaran Siti menjadi predikat. Kenapa? Sebab kegemaran Siti ni nak menerangkan pada subjek iaitu melukis. Okey, ayat yang ketiga. Masakannya enak. Masakannya enak. Masakannya itu adalah subjek. Predikatnya enak, menerangkan masakan yang dimasak itu enak. Okey. Kamu kena fikir macam inilah. Kalau subjek tu biasanya dia di hadapan, predikat tu di belakang. Okey, ayat tunggal ada satu subjek, ada satu predikat. Biasanya ayat penyata. Okey, mari kita lihat buku teks muka surat 113. Okey, tajuk yang akan kita baca adalah perangkap nyamuk. Di sini aktivitinya apa? Kamu kena memahami ayat tunggal berdasarkan gambar. Okey. Di sini kita akan kena pasti ayat tunggal dan di mana subjeknya, di mana predikatnya. Okey. Okey, gambar yang pertama. Ikut cikgu baca. Nyamuk sangat banyak. Nyamuk sangat banyak. Okey. Nyamuk adalah subjek. Sangat banyak adalah predikat. Okey. Okey, ayat seterusnya. Ayah hendak membuat perangkap nyamuk. Ayah hendak membuat perangkap nyamuk. Ayah adalah subjek. Hendak membuat perangkap nyamuk adalah predikat. Kerana dia menerangkan apa subjek tu hendak buat. Okey. Siapa yang nak buat perangkap nyamuk? Ayah ya. Okey, seterusnya.
Gambar yang kedua. Ayah memotong botol plastik. Ayah memotong botol plastik. Ada satu subjek iaitu ayah dan ada cuma satu predikat iaitu memotong botol plastik. Okey, gambar ketiga. Setelah ayah potong plastik, ayah buat apa? Ayah memasukkan gula merah. Ayah memasukkan gula merah. Subjeknya satu apa? Ayah. Predikatnya apa? Memasukkan gula merah. Okey. Yang bawahnya ayat tunggal seterusnya. Ayah menuang air panas. Ayah menuang air panas. Satu subjek ayah, satu predikat menuang air panas. Okey. Seterusnya, ayah mengacau bahan-bahan itu. Apa predikatnya? Apa subjeknya? Ayah. Predikatnya apa? Mengacau bahan-bahan itu. Seterusnya, bila ayah dah kacau, ayah buat apa dengan air panas dan gula merah? Okey, gambar yang seterusnya. Yang warna kuning ni. Ayah menuang bancuhan itu ke dalam botol. Ayah menuang bancuhan itu ke dalam botol. Ayah adalah subjek. Menuang bancuhan itu ke dalam botol adalah predikat. Satu subjek, satu predikat. Seterusnya, dah tuang bancuhan, ayah buat apa? Warna hijau. Ayah mencampurkan ragi. Ayah mencampurkan ragi. Ayah subjek, mencampurkan ragi adalah predikat. Okey. Campur ragi. Ragi ni macam ubat untuk buat tapai. Okey. Seterusnya, nyamuk akan tertarik dengan bahan campuran itu. Nyamuk akan tertarik dengan bahan campuran itu. Nyamuk adalah subjek. Akan tertarik dengan bahan campuran ini adalah predikat. Nyamuk suka dengan campuran ragi tu. Akhir sekali, perangkap nyamuk inovasi ini itu adalah subjek. Perangkap nyamuk inovasi ini subjek. Amat berguna kepada kita. Itu adalah predikat. Sekarang kita itu adalah subjek. Dapat tidur dengan nyenyaknya adalah predikat. Okey, ingat kalau ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Okey, faham? Okey, terima kasih. Pandai kamu. Okey, seterusnya kita buka buku aktiviti muka surat 38. Okey, bina ayat tunggal berdasarkan gambar dan frasa. Gambar ada di situ. Frasanya ada diberi, iaitu frasanya banyakkah kasut. Nombor 1, frasanya banyak kasut. Gambarnya kasut ada di luar rumah. Ayatnya, ada banyak kasut di rumah Kalang. Subjeknya apa? Ada banyak kasut. Predikatnya apa? Di rumah Kalang. Okey. Gambar kedua. Gambar kedua menunjukkan Kalang banyak idea gambar-gambar. Jadi, dia punya frasa dia apa? Mendapat idea. Ayat dia, Kalang mendapat idea. Kalang mendapat idea. Subjeknya adalah Kalang. Predikatnya mendapat idea. Okey, gambar nombor 3. Apa yang Kalang sedang buat tu? Gambar tu, potong paip. Dia punya frasanya, memotong batang paip. Ayatnya, Kalang memotong batang paip. Subjeknya apa? Kalang. Predikatnya, memotong batang paip. Okey, gambar yang keempat. Tu adalah rak kasut. Okey. Ayatnya, okey, frasanya membuat rak kasut. Apa yang kita nak bina ayatnya? Kalang membuat rak kasut. Kalang subjek, membuat rak kasut predikat. Okey, seterusnya gambar kelima. Disimpan kasut dalam rak tu. Frasanya menyimpan kasut. Ayatnya, Kalang menyimpan kasut. Kalang subjek, menyimpan kasut predikat. Yang keenam, cantik rak kasut tu. Okey, jadi frasanya rak kasut cantik. Okey, apa kita nak buat? Apa kita nak bina ayat? Rak kasut itu cantik. Rak kasut itu cantik. Okey. Rak kasut itu adalah subjek. Cantik adalah predikat. Ataupun boleh juga rak kasut Kalang itu cantik. Jadi, rak kasut Kalang itu subjek, cantik adalah predikat. Okey? Baiklah. Buku aktiviti muka surat 37. Kamu patah balik. Okey, ini adalah
pantun. Kamu baca pantun. Okey, dan kamu dapat boleh jawab soalan. Okey, baca dulu pantun, kemudian kamu akan dapat jawapannya. Okey, cikgu baca satu je pantun. Indah rupa pohon delima, berbuah lebat warnanya perang. Mengupas kelapa cara lama, kerja lambat hasilnya kurang. Ini mengenai Datuk dia cipta inovasi, dia inovasikan pengupas kelapa. Dia cipta. Kalau dulu dia menggunakan cara lama, bila dia susah nak kopek kelapa, dia cipta, dia buat inovasi pada pengupas kelapa tu, dia menjadi rekaan yang baru. Okey, Datuk mengupas buah kelapa menggunakan cara lama. Yang kedua, ciptaan Datuk pengupas inovasi, besi digunakan kitas semula. Datuk mencipta pengupas buah kelapa daripada besi besi buruk ataupun besi lama ataupun daripada besi. Okey. Alat ciptaan tersebar cepat, mudah digunakan, jimatkan masa. Pengupas buah kelapa Datuk apa? Jimatkan masa. Okey. Baiklah, kamu siapkan latihan. Buat dengan kemas, dengan cantik. Okey, jaga kesihatan, jaga diri. Jumpa lagi, nanti kita akan bincang dalam Google Meet. Okey? Okey. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.